telah dirogol, diliwat, juga dibunuh dengan kejam di dalam sebuah bas persiaran ketika dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke Hikayat Sister Gitu. Harap kalian semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Baiklah, untuk video kali ini kita akan berdiskusi mengenai satu kes pembunuhan kejam yang berlaku kepada seorang jurutera komputer pada 7 Oktober tahun 2000. Ketika peristiwa hitam ini berlaku, mangsa Nur Suzali Mohtar atau lebih dikenali sebagai Suzy berusia 24 tahun. Hari pertama untuk memulakan kerjaya, juga hari terakhir nyawa dihabiskan oleh manusia bertopikan syaitan. Siapa sangka gadis manis berlesung pipit, berbaju kurung juga bertuduh menjadi mangsa kepada nafsu buas manusia. Sedia? Tarik nafas, hembus. Jom kita mula. Nur Suzali Mohtar lahir pada 9 Jun 1976 dan merupakan anak kelahiran Perlis. Beliau ni adalah anak ketiga dan satu-satunya anak perempuan milik pasangan Mohtar Ibrahim dan Harisun Hussein. Suzy ni sendiri bukanlah calang-calang orang, tapi dia ni adalah pelajar pintar berkelulusan dari United Kingdom. Kiranya Nur Huzaili ini adalah anak harapan orang tuanya, anak harapan keluarga. Jadi, parents dia sanggup buat apa sahaja untuk biaya pengajian anaknya. Namun, anak harapan yang dikasihi, yang disayangi telah dirogol, diliwat, juga dibunuh dengan kejam di dalam sebuah bas persiaran ketika dalam perjalanan untuk ke tempat kerja. Sepanjang perjalanan menaiki bas, penumpang-penumpang diturunkan dekat setiap perhentian bas dan akhirnya tinggallah Suzy sendirian dengan driver bas ni. Dekat sinilah kisah tu bermula. Driver bas ni tiba-tiba ambil laluan lain. Kan pelik kan? And start from that, Suzy pun mula panik, jerit minta tolong, ketuk cermin tingkap bas dan cuba untuk keluar ikut pintu kecemasan tapi gagal. Sebab apa gagal? Sebabnya driver bas ni dah lock semua pintu guna switch automatik yang ada dekat panel pemandu. Tapi tadi kan dah ketuk cermin tingkap. Okey, kisahnya macam ni. Dia cermin tingkap tu dia dah tinted tau. Dah tinted dengan gelap. Tinted dia gelap tebal. So, orang luar dan sekitar sukar untuk melihat Suzy yang ketika tu berada dalam kesusahan. Namun, jeritan Nur Suzali terhenti bila dia ditampar dan ditumbuk oleh si driver bas. Lepas ditampar, dia tumbuk, driver bas ni pun sambung memandu ke sebuah kawasan perumahan yang sedang dibina. Dan dekat situlah, Suzy telah dirogol, diperlakukan dengan kejam oleh si driver bas ni. Tak cukup dengan tu, kain tudung Suzy telah dikoyakkan dan menggunakan kain tu, driver bas ni ikat tangan Suzy kemudian meliwat Suzy. Dengan kain juga, leher Suzy telah dijerut sehingga meranggut nyawanya. Mayat Nur Suzali Mohtar telah ditemui oleh orang awam bersama baju berlengan panjang juga sket labuh pada jam 3 petang. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Okey, dari tadi dulu sebut si driver bas, pemandu bas. Siapa nama sebenar pemandu bas ni? Sedia? Hanafi Mat Hassan. Berusia 34 tahun ketika ditahan, berasal dari Kampung Rengit, Kota Baru, Kelantan. Dan sebenarnya dia ni baru je mula kerja 10 hari yang lalu. Hanafi bukanlah orang awam yang biasa-biasa yang kita jumpa. Bukan. Hanafi ni pernah terlibat dalam kes rogol yang melibatkan ex-wife dia sendiri, lupa nak mention. Hanafi Mat Hassan pernah berkahwin sebanyak 4 kali, bercerai 3 kali. Selain itu juga, Hanafi pernah terlibat dalam kes pecah amanah pada tahun 1994 dan
Dia juga pernah dikenakan 2 kali sebatan di Cukai Terengganu kerana bersalah bagi kes samun. Pakcik bukan Malaysia-Malaysia je nak. Okey, nak baca ayat panjang ni, sedia ya semua? Hanafi Mat Hassan ditahan oleh pihak polis 3 hari selepas kejadian di Terminal Bas Kelang. Macam nothing happen gitu. Okay. Beliau didapati bersalah dan dihukum gantung oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 25 April tahun 2002 kerana didapati bersalah membunuh Nur Suzaili 24 di antara lorong pegaga Taman Ciliung dan tapak pembinaan projek perumahan di Taman Bukit Tinggi Klang di antara jam 8.50 pagi, 8.50 pagi sehingga 9.15 pagi pada 7 Oktober tahun 2000. Semput. Okey. Habis baca ayat panjang, kita start gosip balik. Pada awal perbicaraan, Hanafi ni tak mengaku bersalah. Dia macam, saya tak bersalah encik, saya tak bersalah. Mana ada bang, saya tak buat semua ni. Dan dengan beraninya, Hanafi mereka-reka cerita, mencerita sebuah kisah dongeng khayalan yang entah indah, entah tidak. Antara kisah dongengnya, kononnya, Nur Suzaili Mohtar bukanlah penumpang terakhir dan sebenarnya bas dia ni telah dipinjamkan kepada kawannya. Bukan itu sahaja, mangsa dilihat turun daripada bas dalam keadaan tergesa-gesa dan yang paling best, mangsa bukanlah bersendirian tapi sebaliknya, dia ada kawan yang teman. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kisah dongeng fantasi khayalan yang berinti sedikit sinetron ini gagal untuk dipublish. Pihak pendakwaan mengemukakan 16 pembuktian yang kukuh, kuat, sukar untuk diragukan. Antara bukti-bukti tersebut ialah kesan air mani milik Hanafi yang ditemui yang berada di lantai bas dan di bahagian rahim Suzy. Loket mangsa yang disimpan tertuduh di rumahnya, juga nombor siri tiket bas yang sepadan. Selain itu, masa peristiwa ini berlaku dan ketika bas sedang dilencungkan, seorang saksi utama juga seorang pelajar sekolah, Divan, anak lelaki An Balagan, melihat mangsa mengetuk cermin tingkap bas sambil menangis meminta tolong. Dan ketika tu mangsa ni dah dalam keadaan yang tak terurus. Tapi sayangnya saksi gagal untuk mengejar bas tersebut kerana dia hanya menunggang sebuah basikal. Ada juga saksi lain yang nampak Hanafi masa bas berhenti dekat kawasan projek perumahan. Masa tu kelihatan Hanafi sedang melondehkan seluar dan berjalan menuju ke arah mangsa. Tapi tiba-tiba saja Hanafi macam ada orang lain tak clear. So dia back to the seat and drive ke tempat lain. Kira-kira pukul 9, bas ni singgah di kawasan perumahan yang sedang dibina dan berhenti selama 30 minit. Saksi berkata, driver bas ni telah membuang pakaian dari pintu penumpang bas, penumpang pun boleh, penumpang bas dan keluar dari bas. Bila ditanya, katanya ingin berehat sebentar sebelum meneruskan perjalanan. Dan pada jam 3 petang, mayat Nur Suzaili Mohtar telah ditemui berdekatan dengan tempat si Hanafi buang pakaian tadi. Hanafi Mat Hassan dijatuhi hukuman gantung sampai mati atas kesalahan membunuh. Namun, ketika waktu hukuman dibacakan, ketika dah waktu adalah benda yang sama ya. Okey, ketika hukuman dibacakan, Hanafi ni langsung macam I tak bersalah. Okay, macam tak rasa kesal, macam tak rasa kesal langsung lah. Sebabnya dia ni sempat tersenyum. Macam tak tahu dia fikir apa, kan dia tersenyum.
Pada 19 September 2008, Hanafi Mat Hassan maut di tali gantung di penjara Sungai Buloh, Selangor dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Kubur Batu, Binjai. Terima kasih kerana telah menonton video ini sehingga habis. Sistor gitu amat menghargai jasa baik kalian. Malang tidak berbau. Jika malang itu berbau seperti buah durian dan buah cempedak misalnya, sudah pasti ramai yang berjaya untuk mengelak. Siapa sangka manusia yang dikurniakan oleh Tuhan hati dan perasaan sanggup memperlakukan seorang manusia lain dengan kejam. Apapun, kita sama-sama doakan agar Allahyarhamah Nur Suzaili Mohtar ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Kalau korang enjoy dengan konten video ni, klik butang like dan subscribe. Komen di ruangan bawah untuk sebarang penambahbaikan dan idea-idea untuk video akan datang.